Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Mari kita belajar tentang asas cirim dalam tajuk unsur dan bahan bersama saya, Cikgu Rafidah Sadali. Dalam tajuk ini, kita akan belajar tentang bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Terdapat 3 jenis zarah yang perlu diketahui iaitu atom, molekul dan ion. Apa dia atom? Atom merupakan zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur dan ia juga merupakan unit paling asas dalam unsur. Molekul pula merupakan gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Ia boleh sama ada gabungan atom yang sama ataupun gabungan atom yang berbeza. Ion pula merupakan zarah yang bercas, sama ada bercas positif ataupun negatif. Ia terbentuk apabila atom menderma ataupun menerima elektron. Okey, mari kita lihat bahan atom pula. Bahan atom mengandungi zarah atom sahaja. Ia terdiri daripada unsur logam dan juga gas nadir. Contoh unsur logam adalah seperti besi, aluminium dan zinc. Contoh gas nadir ialah seperti gas helium, gas neon dan juga gas argon. Gas helium biasanya digunakan bagi mengisi belon-belon yang akan diterbangkan dalam sesuatu upacara perasmian sesuatu program. Manakala gas neon digunakan untuk membuat papan tanda iklan kedai-kedai. Atom-atom dalam logam adalah tersusun secara rapat dan teratur. Manakala susunan atom dalam gas nadir adalah berjauhan dan tidak teratur. Kita lihat pula bahan molekul. Bahan molekul mengandungi zarah molekul yang merupakan gabungan dua atau lebih atom. Ia terdiri daripada bahan bukan logam. Ia juga merupakan tindak balas antara unsur bukan logam yang akan membentuk sebatian molekul. Contoh bahan molekul adalah seperti air dan juga gas oksigen. Minyak masak juga merupakan contoh bagi bahan molekul. Mari kita lihat bahan ion pula. Bahan ion terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dengan unsur bukan logam. Ia mengandungi ion positif dan ion negatif. Contohnya seperti natrium klorida iaitu garam yang digunakan untuk memasak. Contoh lain seperti sodium bikarbonat, kalsium karbonat ataupun jubin. Mari kita lihat pula kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Contohnya unsur ferrum dia boleh wujud sama ada dalam bentuk atom seperti yang di dalam tukul besi ataupun bila tukul besi itu telah pun berkarat, ia akan wujud dalam bentuk ion. Manakala unsur hidrogen pula, dia boleh wujud dalam bentuk molekul di udara dan ia juga boleh wujud dalam bentuk ion di dalam jus limau. Perbandingan sifat fizikal antara bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Keadaan fizikal bagi bahan atom adalah pepejal kecuali merkuri. Bagi bahan molekul, ia boleh jadi pepejal, cecair ataupun gas. Contohnya, bagi pepejal adalah iodin, cecair, air, gas adalah oksigen. Manakala bagi bahan ion, keadaan fizikalnya merupakan pepejal.
Susunan zarah bagi bahan atom adalah tersusun sangat rapat dan teratur, manakala bagi bahan molekul, rujuk sifat ciri bagi pepejal, cecair dan gas. Bagi bahan ion, dia tersusun sangat rapat dan teratur. Daya tarikan antara zarah bagi bahan atom dan bahan ion adalah sangat kuat, manakala daya tarikan antara zarah bagi bahan molekul adalah lemah. Takat lebur dan takat didih bagi bahan atom dan bahan ion adalah tinggi, manakala takat didih dan takat lebur bagi bahan molekul adalah rendah. Bagi sifat kekondaksian elektrik, bahan atom boleh mengkondaksikan elektrik, bahan molekul tidak boleh mengkondaksikan elektrik, manakala bahan ion boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous. Bagi sifat keterlarutan pula, bahan atom tidak larut dalam air ataupun pelarut organik, bahan molekul kebanyakannya tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik, manakala bahan ion larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Sekian sahaja perkongsian ilmu untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga ia boleh memberi manfaat kepada anda. Jika video ini bermanfaat bagi anda, sila tekan butang like dan juga subscribe. Terima kasih.